Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kalau ikutkan untuk kadar tindak balas ni kita dah habis. Dari segi teorinya dah habis. Jadi hari ini saya bawakan untuk bincang soalan modul yang nanti kalau berkesempatan cek balik ada ke tak ada, lepas tu try jawab semula. Okey ya. So hari ni macam hari ni tengok dan faham betul-betul apa yang cikgu bincang lah. Okey, nanti dia bila dah dapat soalan ni balik, cuba tengok balik macam mana nak jawab. Okey. So untuk soalan pertama, berkenaan kadar tindak balas ni yang ditanya adakah bila dia tanya apakah kaedah yang paling sesuai. Maksud kaedah di sini adalah kaedah untuk nak menentukan kadar tindak balas itu. Jadi kalau dari segi takrifan, tempoh hari selain daripada saya bagi video, ada satu sesi kalau tak silap saya ada explain juga lebih kurang berkenaan macam mana nak menentukan kadar tindak balas. Menentukan kadar tindak balas, kita memang kena tengok perubahan. Okey, dan perubahan ni dia ada dua, sama ada kita tengok perubahan bahan, okey, bahan yang bertindak balas ataupun kita tengok perubahan hasil. Okey, hasil tindak balas. Dan bahan yang kita tengok ini, perubahan bahan ataupun hasil yang kita tengok ni mestilah sesuatu yang mudah diukur tetapi kena bahagi dengan unit masa. Okey, kena bahagi dengan unit masa. Jadi selalunya bila sebut berkenaan perubahan bahan ataupun hasil, dia lebih merujuk kepada dia lebih merujuk kepada suatu kuantiti, suatu perubahan nilai. Okey nah. Jadi kalau kita tengok kat sini nilai apa yang paling sesuai, dia nak kat sini yang paling sesuai nah. Okey, perubahan suhu boleh tak kita ukur? Perubahan suhu boleh diukur. Tetapi perubahan suhu ini dia macam bukan yang paling sesuai lagi. Sebab suhu itu dia macam sesuatu kuantiti yang macam dia dipengaruhi. Okey, contohnya suhu kalau kita buat eksperimen ni di dalam bilik yang ada aircon. Jadi kalau suhu yang keluar atau terbebas dan sebagainya dipengaruhi. Jadi kalau yang macam tu kita tak nak. Okay? Kita nak cari suatu kuantiti yang tak boleh dipengaruhi. Contohnya perubahan jisim. Jisim kalau bahan tu bertindak balas, jisim dia ni kita buat kat tempat sejuk ke, kita buat kat tempat panas ke, ataupun kita buat kat mana-mana ke, kalau dia bertindak balas, dia tetap akan berkurang tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Macam tu. Okay? Kalau kita tengok dekat sini ada menghasilkan gas hidrogen. Ni ada dua version lah. English satu dengan bahasa Melayu satu. Okay? Kalau isi padu gas, ni pun sama. Isi padu. Ni antara benda yang kita boleh ukur dekat sini. Okay? Zinc, kita boleh ukur jisim dia semakin berkurang. Bila dia bertindak balas, makin lama makin kuranglah jisim zinc ni. Okay? Kalau asid hidroklorik, dia ada kepekatan. Okay, nah? Dia ada kepekatan. Cuma kepekatan dia tu susah sikit nak ukur. Sebab bila dia bertindak balas, dalam tempoh waktu tertentu takkan kita nak berhenti dan pergi ukur. Susah nak keluarkan zinc balik dan sebagainya. Jadi tapi kepekatan boleh digunakan, cuma untuk situasi yang ni kurang sesuai. Macam tu. Okay, nah? Jadi perubahan suhu boleh diukur tapi dia kurang sesuai. Okay? Perubahan kepekatan zinc klorida juga boleh tetapi kurang sesuai. Boleh nah? C. Menentukan perubahan isi padu gas hidrogen. Yang ni boleh. Okey, kita yang tadi. Perubahan isi padu gas hidrogen. Boleh. Menentukan perubahan kepekatan asid hidroklorik. Yang kepekatan ni sama macam hak tadi. Okey, dia boleh tetapi kurang sesuai untuk situasi ni. Boleh lah. Jadi yang paling terbaik jawapan kat sini, perubahan yang kita boleh ukur adalah perubahan isi padu gas hidrogen per masa. Okey, boleh yang tu. Okey, Kristina okey? Ada nak tanya? Tak apa, satu-satu lambat pun. Ya, Kristina? Ya, cikgu. Boleh? Ya, boleh. Okey. Okey. Yang ni kita nak bagi faham betul-betul. Tak apa, walaupun nampak soalan mudah, tapi kena betul-betul faham. InsyaAllah kalau kadang-kadang benda yang mudah ni kita faham betul-betul, dia akan memudahkan kita faham benda yang lebih besar lagi, yang lebih rumit. Okey ya. Seterusnya yang kedua,
bagaimana makin meningkatkan kadar tindak balas. Okey, jadi kita nak kena faham makin kat sini sebenarnya. Makin sebenarnya, okey, dia macam yang saya cakap dalam bentuk analogi tempoh hari ataupun dalam video mungkin ada juga yang saya send tu. Okey, cuma masalah sekarang ni macam tempoh hari Ayuni kata video-video yang duk send tu tak ada nak tengok pun. Yang tu susah. Jadi saya terangkan sekali lagi, makin ni dia seolah-olah adalah bahan bantu sahaja. Okey nah, bahan bantu yang digunakan untuk mengubah kadar tindak balas. Okey Tempoh hari kalau tak silap Kristina pun ada yang saya tanya. Kalau kaedah kampung nak masak daging ke, nak masak ayam kampung, nak bagi cepat empuk, macam-macam petua pakai. Okey, ada bubuh benda tu, ada bubuh benda ni, ada yang tempoh hari siapa dah cakap ada masukkan sudu, ada masuk camca, masa nak masak tu masuk camca. Tapi sebenarnya camca tu ataupun bahan-bahan yang masuk tu dia tak bertindak balas pun dengan apa yang kita nak masak tu. Tetapi dengan kehadirannya dia macam membantu mempercepatkan tempoh untuk daging ataupun ayam kampung yang jenis liat ni untuk cepat empuk. Sama juga dengan mangkin. Okey, dia hanya bahan bantu, dia tambah. Dia tidak bertindak balas pun, tapi dengan kehadirannya akan mengubah kadar tindak balas. Jadi bila mengubah kadar tindak balas, dia ada kemungkinan mempercepatkan, juga ada kemungkinan melambatkan. Cuma selalunya makin bila ditambah kita nak bagi cepat kadar tindak balas. Boleh tak? Jadi bila nak mempercepatkan kadar tindak balas, macam mana dia mempercepatkan kadar tindak balas? Dia ada kena mengena, makin ni dia ada kena mengena dengan istilah tenaga pengaktifan. Okey nah, dengan tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan ni apa pula? Bila berlaku satu tindak balas, okey, bermaksud dia berlaku pelanggaran, tindak balas. Okey nak A campur dengan B, dia mesti berlaku pelanggaran antara A dengan B, saraf dia tu. Okay. So bila berlaku pelanggaran, dia akan menghasilkan tenaga. Kesan dari pelanggaran menghasilkan tenaga. Dan tenaga itu mesti mencapai tenaga pengaktifan. Jadi kalau tak capai, tak boleh jadi tindak balas. Dia boleh berlaku pelanggaran juga, tetapi tidak mendapat hasil dia. Tindak balas tak berlaku. Kalau tak silap tempoh hari saya ada bagi analogi juga. Okay? Kalau kereta A lawan kereta B dengan halaju yang sangat perlahan. Jadi dia punya kesan tu tidak tinggi. Maksudnya kemik ke apa-apa rosaknya tu tak teruk. Jadi yang tu kita tak istilahkan sebagai tindak balas. Boleh tak? Jadi satu lagi analogi yang saya bagi, contohnya kalau nak mohon. Okay, nak mohon masuk sekolah berasrama penuh. Masa UPSR kena straight A, contoh. Okay, jadi kalau dapat straight A, baru boleh masuk sekolah asrama penuh. Tetapi kita ada bantuan, mungkin ni tu kata mungkin tu. Ada kenalan ke, ada orang kata istilah apa, kabel-kabel macam tu. Okay? Jadi kabel, bila kita ada bantuan macam ni, dia pun kata tak apalah, tak dapat straight A, dapat 3A pun boleh. Tu yang kita kata fungsi mungkin tu. Jadi kabel kita tu, orang kenalan kita tu dah berfungsi sebagai mungkin. Dia tolong rendahkan syarat dia tu. Jadi kat sini, walaupun tindak balas berlaku pelanggaran, tenaga yang dapat tu tak capai tenaga pengaktifan, dengan kehadiran mungkin, masih lagi diterima tindak balas yang berlaku. Jadi kalau kat sini, untuk istilah mungkin, macam mana boleh meningkatkan kadar tindak balas, kita cari yang menekankan tentang tenaga pengaktifan. Okey, yang pertama kita tengok meningkatkan tenaga pengaktifan tindak balas. Okey, yang ni kita buat tanda soal. Ada kemungkinan. A, meningkatkan frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran. Okey, yang ni pun ada kemungkinan. Okey, meningkatkan jumlah bilangan zarah, yang ni bukan. Makin ni dia tak kacau tindak balas, dia cuma kehadirannya tu. Jadi kalau dia hadir, jumlah zarah tetap sama.
hadir ke, makin ni ada ke, makin tak ada ke, jumlah zarah ataupun isi padu bahan yang akan terkumpul semua nanti, yang tu tak berubah. Okay, dia cuma nak kacau cepat atau lambat sahaja. Okay, meningkatkan tenaga kinetik zarah, ni bukan. Untuk meningkatkan tenaga kinetik, ini adalah faktor suhu, bukan makin. Jadi kita ada dua sekarang ni, sama ada A ataupun B. Okay, nah? Dan jawapannya adalah A. Meningkatkan tutup kamera, saya cakap aja, ambil suara aja. Ni tulis. Ni tulis. Okey, Sat Kristina okey, nak explain tentang ni. Ni kita boleh tulis macam whiteboard lah. Cuma bila kita tulis ni dia keluar kat sini . Ni kita nak padam ke, nak padam pun boleh. Ni. Dia dekat PowerPoint pun boleh pakai. Dia panggil Huon. Tapi ada lagi alat yang lebih canggih pada ni. Ni hak lama lah. Maksudnya saya beli nama BBAT apa lah. Dia ada macam jenama lah. Hak Huon ni antara yang orang tak berapa pakai. Di peringkat awal bila kita nak tulis, sebab kita tak biasa, dia tulisan tu dia jadi macam cakap ayam sikit. Tapi dah lama-lama tu boleh lah diterima. Ni Google Meet. Ni Google Meet, saya share screen je lah. Sebenarnya saya duduk kat sini sana ni. Peserta pun seorang je, Kristina. Tapi saya rekod lah. Rekod. Tapi saya rekod, jadi ni saya jadikan video pula, lepas tu balik bagi kat mereka hak mana tak masuk. Tu jadi offline lah. Kristina seorang je lah online. Dia senang kalau mereka online ni, kalau ada masalah boleh tanya tu. Okey. So kita sambung lah Kristina, okey? Kacau ayat. Okey, seterusnya nah. Jadi kenapa meningkatkan frekuensi pelanggaran berkesan? Pelanggaran berkesan ni maksudnya, kalau tadi kita kata syarat apa tadi? Asalnya nak masuk sekolah asrama penuh 5A. Tapi bila dia dapat 3A saja, masih boleh. Sebab apa? Syaratnya ni dia dah rendahkan syarat dia tu, jadi 3A. Kalau kita ambil B, meningkatkan tenaga pengaktifan, maksudnya lagi susah nak jadi tindak balas sebab tenaga pengaktifan ditingkatkan. Boleh. Ya, Kristina nak tanya soalan . Bunyi macam ada suara macam nak tanya soalan. Okey, tak apa. Okey. Jadi syaratnya sekarang ni sudah dilonggarkan, jadi kurang sikit. Jadi frekuensi pelanggaran berkesan tu diterima. Okey, maksudnya asalnya pelanggaran tu tak diterima, tapi kerana syaratnya tu dilonggarkan, kerana kehadiran makin, maka diterima. Jadi bolehlah kata meningkatkan pelanggaran berkesan. Okey. Dia nak tanya sebelum pergi soalan 3. Tak ada nak tanya? Hello? Okey, soalan 3. Okey, soalan 3. Kadar tindak balas purata. Tindak balas purata maksudnya kita kena cari jumlah kuantiti atau perubahan yang diukur dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil untuk perubahan itu berlaku. Contohnya kat sini kalau kita tengok isi padu walaupun dia bagi sampai minit 3.5, ni adalah atas ni minit kan. Sampai 3 minit setengah, tetapi isi padu terkumpul maksimum ada 3 yang sama ni. Jadi kita tak ambil masanya 3.5, kita ambil hak pertama dia mula capai hak maksimum tu. Jadi hak mula pertama dia capai masa maksimum tu adalah 2.5. Jadi kalau kat sini kita akan ambil bahagi jumlah masa 2.5 sahaja, bukan 3.5. Dan jumlah perubahan. Sekarang ni kita tengok perubahan isi padu gas macam soalan 1 tadi yang kita gunakan untuk menghitung kadar tindak balas. Jadi isi padu. Kita tengok maksimum isi padu yang dibebaskan adalah 26.50. 26.50. Yang penting kat sini adalah pemilihan masa untuk untuk tindak balas ni berlaku. Bukan 3.5, 2.5.
Kenapa? Kalau orang tanya, kenapa bukan ambil 3.5? Ini kan masa yang diambil. Sebab masa 3.5 ni sebenarnya isi padu yang terbebas dah maksimum dah pun. Maksudnya waktu ni dah tak ada pertambahan isi padu. Maksudnya waktu ni dah tak ada tindak balas pun. Dia berhenti pada masa 2 minit setengah. Ni kena tekan kalkulator lah. 26.50 bahagi 2 minit setengah. Ada kalkulator? Ada kalkulator tak? Macam duk cakap seorang je. Ada kalkulator tak? 10.6. Okey. Clear, betul. 10.6. Okey. Selalunya insya-Allah lah unit tu selalunya dia bagi, tapi untuk tujuan kertas 2, kalau kertas 2 kertas struktur, okey, kena ingat jangan lupa untuk tulis unit akhir. Masa duk tengah kira tu tak tulis unit tak apa, tapi jawapan akhir tu make sure unitnya yang betul. Okey, make sure unit yang betul. Okey, tahniah dapat betul yang tu. Okey, nombor 4. Berapakah kadar tindak balas purata dalam? Hak ni yang pelajar-pelajar calon-calon kena perhatikan. Tadi dia ambil purata keseluruhan. Hak ni yang keseluruhan. Hak ni dalam minit kedua je. Dalam minit kedua, bukannya dalam 2 minit, ya. Bukan dalam masa 2 minit. Okey, dia lain tu. Dia tak sama tu. Dalam minit kedua. Okey, dalam minit kedua maksudnya berapa minit? 1 minit je pun. Sebenarnya 1 minit je. Cuma minit ini minit yang kedua. Okey. Kalau soalan tulis dalam masa 2 minit, kalau dalam masa 2 minit, yang macam tu kita kena bagi 2 minit. Sebab keseluruhan masa yang diambil 2 minit. Tetapi yang ni dia kata dalam minit kedua, 1 minit tapi minit kedua. Jadi kita tengok, mana minit hak pertama? Ni minit pertama. Kita jangan ambil ni. Daripada 1 minit hak pertama ni, kita jangan ambil ni. Ni 1 minit pertama. Ini minit pertama. Okey, yang kita ambil adalah hak kat sini, hak minit kedua ni. Dalam ni. Cuma kita nak tahu isi padu sekarang ni. Sebab 12.50 ni bukan yang terbebas pada minit kedua je. Yang ni hak dah terkumpul. Daripada mula buat tindak balas, daripada 0 minit, habis 1 minit, tambah lagi. Dalam minit kedua, tambah lagi sampai 12.50. Jadi, untuk nak tahu yang dalam minit kedua sahaja, kita ambil jumlah yang ada ni minit 1, ini minit 2. Kita ambil jumlah keseluruhan yang dikumpul dalam masa 2 minit ni, tolak hak 1 minit. Jadi, kita akan dapat 12.50 tolak 7.50. Ni sebenarnya yang dikumpul dalam minit kedua. Sebab apa? 7.50 ni dah dikumpul dalam minit pertama tadi. Dia tak nak hak minit pertama. Dia nak hak dalam minit kedua sahaja. Jadi 12.50 tolak 7.50 dapatlah 5.00. Jadi 5.00 inilah yang kita bahagi dengan 1 minit. Dapatlah 5 bahagi 1. Soalan yang susah ke apa ni? 5 bahagi 1 dapat 5 cm padu per minit. Okey, rasanya yang ni mudah. Mudah untuk bahagikan sebab 5 bahagi 1. Tapi harapnya faham bila soalan kata dalam minit kedua. Dalam minit kedua. Okey? Boleh tak tu? Boleh tak kes ni tak? Boleh. Okey. Boleh. Dah dekat nak setengah jam. Hak lain tak masuk lagi ni. Dah lah sekarang ni jadual kita ni sejam je. Okey. Asal tak sebenarnya jadual baru tu? Tengoklah. Kan kalau tak silap cikgu penyelia ataupun guru kelas dah edar daripada kemarin lagi ni. Okey. Kalau tak perasan pun sebenarnya kalau hak jadual lama pun kita memang ada kelas pun hari Senin. Saja mereka ni. Okey. Seterusnya soalan nombor 5. Antara berikut manakah menghasilkan kadar tindak balas paling tinggi?
kadar tindak balas paling tinggi. Ini keyword yang kita nak ambil. Okey. So kalau nak menghasilkan kadar tindak balas paling tinggi, maksudnya kita kena ingat balik faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Faktor-faktor mempengaruhi kadar tindak balas pertama, untuk nak bagi meningkat, suhu kena tinggi. Dari segi saiz bahan, kalau bahan tu dia guna bentuk pepejal, okey, saiznya kena kecil. Okey. Dari segi kepekatan, kalau dia guna larutan, kepekatan kena tinggi. Okey. Dan dia mesti ada mangkin untuk nak mempercepatkan lagi. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia tak sentuh faktor suhu, tak ada. Okay. Faktor saiz ada tak? Faktor saiz tak ada. Sebab sekarang ni semua sekali bertindak balas dengan serbuk zinc. Serbuk ni memang dah kecil, memang tinggi dah. Tapi yang membezakannya adalah kat sini adalah kepekatan kalau tak silap. Sorry, bukan kepekatan. Betul, kepekatan. Kalau tengok kat sini, kepekatan memang nampak sama. 0.1. Asid etanoid pun 0.1. Asid nitrik pun 0.1. Ni apa? Asid hidroklorik pun 0.1. Tapi kena ingat, yang paling cun kat sini kalau kita boleh tulis di punya formula. Asid sulfurik, saya ambil satu. Bukan satu, tulis semua. H2SO4. Okay. Saya ambil asid hidroklorik, HCl. Okay. Nampak tak kat sini? Walaupun 0.1, tapi dalam molekul dia ni, dalam bahan ni ada berapa H? Nampak kan? Ada 2 H kan? Ada 2 H. Walaupun kepekatannya 0.1, tapi dalam satu asid sulfurik ada 2 H. Sedangkan asid hidroklorik yang juga 0.1, dalam satu asid hidroklorik cuma ada 1 H. Sama juga dengan asid nitrik ni, HNO3. Dia juga ada 1 je H. Asid etanoid, kalau ingat, alhamdulillah. Tak ingat, tak apa. Saya tulis formula. COOH. Okay. Yang menjadi asid adalah H yang kat belakang. 3 ni jangan. Ni 3 ni bukan. Okay. Yang menunjukkan ciri asid bagi asid sulfurik adalah H kat depan ni. Dia ada 2. Asid etanoid, H kat belakang. Ada 1. Asid nitrik, H kat depan. Ada 1. Asid hidroklorik, H kat depan. Ada 1. Jadi sekarang ni siapa yang lebih H sebenarnya? Asid sulfurik lah. Sebab dia ada 2. Jadi maksudnya kepekatan hidrogen dalam asid sulfurik ni, kita kena darab 2 ni hak ni. 0.1 dia kena darab 2. Sebab dalam asid sulfurik ada 2H. Hak lain darab 1 ataupun tak darab pun tak apa. Sebab dia memang ada 1. Dia ada 1. Jadi kat sini yang paling pekat adalah asid sulfurik. Sebab dia asid diprotik. Okay. Ulang balik tajuk asid dulu. Okay. Asid yang ada 2H dalam molekul dia dipanggil asid diprotik. Faham lah? Kalau tak faham, tanya. Okey, nombor 6. Nampak soalan macam lebih kurang soalan nombor 1 tadi. Okey. Soalan dia, bagaimana nak meningkatkan kadar penghasilan hidrogen? Kadar penghasilan hidrogen tu maksudnya kadar tindak balas lah. Kadar tindak balas. Jadi kalau nak meningkatkan kadar tindak balas, kita kena fokus kepada bahan ni. Kita boleh adjust bahan. Kita tak tengok hasil lah. Okay. Sekarang ni pertama, sebab zinc diguna pepejal, S ni solid, P ni pepejal, sama je translation. Jadi yang pertama, tanpa melihat ni, okay, tanpa melihat jawapan-jawapan skema yang dibagi ni, okay, A, B, C, D, pilihan. Jadi kita tengok sendiri, kita sendiri yang tentukan dulu. Untuk ni, untuk faktor pembelajaran kita, kita boleh ubah zinc. Sama ada untuk nak meningkatkan penghasilan hidrogen, kita boleh guna serbuk zinc. Sebab apa serbuk zinc? Kalau guna serbuk zinc, maksudnya saiz dia adalah kecil. Okay. Yang kedua, kita boleh guna asid hidroklorik ni, kita boleh guna kepekatan yang tinggi. Kepekatan HCl kita tinggikan. Boleh juga. Okey, sebab yang lebih pekat kadar tindak balas tinggi. Lagi satu, oleh kerana dia menggunakan larutan, AK ni aqueous. Aqueous tu maksudnya larutan. Okey, larutan. Maka kita boleh tingkatkan suhu HCl. Maksudnya bila nak bertindak balas tu, kita panaskan asid.
Okey, kita panaskan asid. Jadi kat sini kita ada macam ni ya. Jadi hak mana kita boleh tengok. Cuba tengok. Meningkatkan saiz zinc. Salah. Untuk saiz kita nak tingkatkan kadar tindak balas, saiz dia kena kecil. Jadi meningkatkan saiz zinc salah. Ni melambatkan, bukan nak mempercepatkan ni, melambatkan. Meningkatkan isi padu. Isi padu tak kena mengena. Isi padu tak ada kena mengena. Isi padu asid tak ada kena mengena. Yang nak kepekatan asid. Boleh nak? Meningkatkan isi padu asid hidroklorik lagi sekali. Tak boleh. Sorry, yang B ni isi padu air. Okey, maksudnya kalau dia tingkatkan isi padu air dalam asid, kepekatan dia tu makin berkurang lah. Bila tambah air, larutan tu jadi cair. Jadi makin cair, kadar tindak balas lambat. Meningkatkan isi padu asid tak ada kena mengena sebab kepekatan yang mempengaruhi kadar tindak balas, bukan isi padu. D, meningkatkan suhu asid hidroklorik. Yang ni baru betul. Okey, yang ni baru betul. Meningkatkan suhu asid hidroklorik. Boleh faham ya? Nombor 7. Betul tak ada nak tanya? Ya, cikgu. Okey. 100 biji kentang nak masa yang singkat. Kalau awak sekarang ni kalau pilihan biasa je nak buat macam mana? Nak masak kentang, tak kira lah sebenarnya 100 ke sebiji ke apa ke, nak masak kentang dalam masa yang singkat. Macam mana nak buat? Potong biji kecil. Potong bagi kecil sebab kecil itu merujuk kepada saiz. Lagi. Tambah ayam lebih banyak. Ayak bagi banyak maksudnya kita nak bagi tertutup semua kentang, pemanasan berlaku di semua permukaan lah kan. Ya. Yang tu adalah berkenaan luas permukaan. Okey, boleh. Okey. Tapi kita tengok dekat sini, okey. Faktor saiz dia tak kacau. Maksudnya dia tak sentuh berkenaan faktor saiz kat sini. Pertama dia kata kentang tu direbus dalam kuali lepeh. Kuali lepeh bermaksud dia menggunakan permukaan kuali tu yang luas. Bila luas, haba terbebas ke persekitaran tu lebih banyak. Okey. Jadi dia tidak fokus untuk nak masak kentang, tapi haba tu senang terbebas keluar. Jadi yang ni kita tak terima. Okey. Merebus kentang dalam periuk tekanan. Betul. Sebab dalam periuk tekanan kita memang tutup. Dia punya pressure dalam tu tinggi. Jadi haba tu dia tak macam apa? Dia tak terbebas keluar. Dia nak bagi haba tu duduk dalam periuk tu saja. Sebab tu dia punya takat didih dia pun jadi tinggi dalam tu. Jadi bila takat didih tinggi, suhu tinggi, lagi cepat masak. Jadi ada kemungkinan jawapan untuk B. Okey. Mengukus kentang dalam pengukus. Yang ni kalau dalam pengukus, maksudnya dia masak menggunakan steam je lah. Kan? Sebab kentang tu bukan terendam dalam air. Kan? Kentang tu kalau terendam dalam air dengan steam. Suhu yang 100 juga, kalau air tu 100. Tapi kalau duduk kat dalam tu, duduk dalam air, macam awak kata tadi, bubuh air bagi banyak, suhu 100, dia panas ikut sekeliling. Atas, bawah, kiri, kanan. Tapi kalau steam, kita susun 100 biji kentang steam, dia panas hak permukaan bawah lebih tinggi. Kan? Betul tak? Kan kita susun kentang, okey, ni kentang, okey, susun 100 biji ni, okey. Jadi haba naik ke bawah. Jadi permukaan bawah ni yang akan lebih cepat masak. Daripada atas tak ada. Tu maksudnya steam. Kalau kita guna kaedah steam, pengukus. Okey, tapi kalau kita rebus tadi, okey, dari atas pun ada, dari kiri pun ada, dari kanan pun ada. Yang tu masak keseluruhan lah kentang. Jadi kaedah steam ni kita tak terima. Tu ada siapa baru masuk. Sana kita nak approve dulu. Anis Safiyah. Assalamualaikum Anis, baru masuk Terlepas jadual ke apa? Anis? Ya.
Terlepas jadual ke apa? Dah setengah jam ni. Sebab jadual baru nak kena alert. Sebab kalau dulu sejam setengah, sekarang ni dah sejam. Jadi masa pun singkat. Okey nah. Jadi harap-harapnya alert lah. Okey, tak apa. Nanti tengok balik video. Saat lagi saya akan upload balik video ni lah. Kita dah buat rakaman. Okey nah. Menggoreng kentang dalam kuali. Okey nah. Menggoreng kentang dalam kuali. Yang ni dia hanya kepanasan biasa. Okey. Menggoreng kentang dalam kuali kepanasan biasa. Jadi maksudnya kalau kita goreng tu tidak tenggelam ke apa ke sebagainya, okey, dia apa? Dia macam tak keseluruhan lah. Jadi sebenarnya untuk 100 biji kentang ni seeloknya dalam periuk tekanan lah, lebih cepat. Okey. Okey. Nombor 8. Yang ni payah sikit, dia ada pilihan-pilihan. Okey, ni teori perlanggaran. Kalau ikutkan kelas yang lepas saya patutnya explain sendiri, tapi oleh kerana line yang tak clear, saya dah hantar video. Tengok tak video tu sebenarnya? Tengok tak video tu berkenaan teori pelanggaran? Tak, cikgu. Tak tengok tu yang sedih dengar tu. Tak tengok. Okey. Berkenaan teori pelanggaran, tak apa. Okey. Teori pelanggaran dia kata, okey, nak bagi faham lah. Untuk nak berlaku satu tindak balas, okey, bila kita ada persamaan kimia A tambah B menghasilkan C dengan D, okey, A dengan B ni mesti berlaku pelanggaran. Tadi dah sebut dah masa Kristina tadi seorang, okey, sekarang ni ada Anis, saya ulang sekali lagi lah. Bila A bertindak balas dengan B, sebenarnya A dengan B ni zarah-zarah dia tu, okey, zarah-zarah dia tu adalah berlanggar, cuma kita je tak nampak. Okey nah. Sebab tu dia boleh bertindak balas menghasilkan C dan juga D. Zarah di dalam tu berlanggar sebenarnya. Cuma zarah tu berlanggar, dia mesti ada syarat untuk nak menghasilkan menghasilkan hasil tindak balas. Dia mesti ada syarat. Yang pertama, mesti ada tenaga yang cukup. Maksudnya dia berlanggar tu pada tenaga yang cukup. Kalau dia perlahan sahaja bergerak, zarahnya tu bergerak, berlanggar, perlahan aja, dia takkan dapat hasil. Okey, tenaga yang cukup. Dan yang kedua, mesti pada orientasi yang betul. Orientasi ni pada keadaan yang betul. Okey nah, contoh kalau kita ada kenderaan A, B bergerak bertentangan, yang laju-laju, tapi yang accident yang terkena cuma side mirror je. Side mirror je, langgar. Side mirror sama side mirror. Boleh bergerak lagi tak kereta tu? Awak senyap ni. Macam mana cikgu tak dengar tadi? Kalau orientasi, saya just nak explain berkenaan orientasi pelanggaran tu. Okay. Orientasi mesti betul. Orientasi ni apa dia? Keadaan benda berlanggar tu. Orientasi yang betul. Itu yang saya tunjuk, bagi tahu contoh. Orientasi, kalau zarah tu dah berlanggar, tenaga yang cukup, menghasilkan tenaga yang cukup, tapi orientasi dia tak betul, masih lagi tidak akan dapat hasil tindak balas. Itu yang saya bagi tahu analoginya. Contohnya ada dua kereta bergerak laju tu dengan tenaga yang cukup lah kalau ikutkan. Tapi yang accidentnya, yang terlanggarnya adalah side mirror sahaja. Adakah kereta tu akan rosak, tak boleh bergerak? Side mirror, tahu side mirror, cermin sisi je. Kau tak jelas soalan saya ni. Syarat untuk pelanggaran yang dikatakan pelanggaran bagi satu tindak balas, dia mesti ada tenaga yang cukup, okey, dan juga orientasi betul. Tenaga cukup yang cukup ni, okey, tadi kita ada soalan nombor berapa dah? Tenaga yang menyamai dia punya istilah tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan. Kalau tak cukup sehingga tenaga pengaktifan, maka hasil tindak balas tidak akan diperolehi. Okey. Jadi untuk nak membolehkan tenaga cukup, orientasi betul, okey. Jadi kita kena adjust.
balas. Okey, supaya syarat-syaratnya tu dipenuhi. Macam mana? Contoh kita tengok pertama. Jumlah luas permukaan tindak balas bertambah. Yang ni betul. Okey, jumlah luas permukaan bertambah ni dia ada kena mengena dengan saiz bahan. Berkena mengena dengan saiz bahan. Jadi yang ni tolong rujuk balik buku teks berkenaan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas berkenaan saiz. Dalam buku dia ada tunjuk kalau satu objek yang besar dia ada tunjuk pengiraan. Sana dia ada tunjuk pengiraan luas permukaan dia lebih kecil. Okey, tapi lepas tu dia potong objek tersebut jadi kecil-kecil, jadi lebih kecil, okey. Lepas tu dia kira balik jumlah luas permukaan, maka luas permukaan yang baru itu lebih tinggi daripada objek yang bersaiz besar tu. Sana saya tengok muka surat. Nanti tolong rujuk muka surat. Okey, muka surat faktor mempengaruhi kadar tindak balas. Muka surat 230. Okey nah? Muka surat 230. 230. Tolong tengok, okey. Yang ni dia ada tunjuk contoh pengiraan luas permukaan. Okey. Yang kedua, tenaga kinetik tenaga kinetik zarah bahan tindak balas bertambah. Okey, yang ni pun betul. Tenaga kinetik ni kita nak dapat dia adalah berkaitan dengan suhu. Bila kita meningkatkan suhu, maka pergerakan tenaga kinetik semakin bertambah. Alah, tempoh hari saya ada bagi tahu tentang istilah cacing kepanasan. Bila cacing kepanasan, bila dia panas, dia makin kuat bergerak. Boleh tak? Frekuensi pelanggaran antara zarah bahan tindak balas bertambah. Okey. Frekuensi pelanggaran antara zarah bahan tindak balas bertambah. Yang ni pun betul. Untuk nak meningkatkan kadar tindak balas. Bilangan zarah bahan tindak balas per unit isi padu pun bertambah. Hak ni pun betul. Okey. Hak ni ada kena mengena dengan kepekatan. Okey. Bilangan isi padu bilangan zarah per isi padu bertambah. Ini ada kena mengena dengan kepekatan. Okey. Jadi sekarang ni nampak macam 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Tapi dekat pilihan jawapan mana ada 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Okey, nampak tak? Okey. Jadi sebenarnya yang kita ambil untuk jawapan kat sini sebenarnya, okey, dia nak yang ada kena mengena dengan teori pelanggaran sahaja. Berkenaan dengan teori pelanggaran. Sebenarnya bila saiz kecil, tindak balas meningkat, betul. Suhu tinggi, tindak balas meningkat, betul. Okey. Kepekatan semakin tinggi, ya, kadar tindak balas pun bertambah. Tapi yang ada kena mengena dengan teori pelanggaran, okey, teori pelanggaran adalah dia nak hak pelanggaran ni. Ni hak saya sebut mana tadi tu lah. Ni zarah berlanggar ni. Ni antara hak dia nak. Pelanggaran zarah yang berlanggar. Jadi kita nak pilihan pertama kita adalah hak nombor 3 tu. Ya nah? Nombor 3 itu. Tapi sebenarnya kat sini jawapan yang paling cun adalah 3 saja. Untuk berkenaan dengan zarah berlanggar tu. Ya kat sini dia bagi pilihan dengan 2. Hak ni dia bagi pilihan dengan 4. Awak buat pilihan E. Awak buat pilihan E. Jawapannya 3. Yang 1, 2, 4 ni bukan salah lah. Bukan salah ni. Sebenarnya yang ni semua ni adalah untuk meningkatkan kadar tindak balas. Tapi soalan dia nak ni yang dia nak kaitan dengan teori pelanggaran. Jadi hak teori pelanggaran sebenarnya E. 3 ni je. Okay? Pelanggaran zarah bertindak balas. Frekuensi pelanggaran bertambah. Okey? Jadi boleh ambil hak E ya. Boleh tak ni? Anis and Christina. Sedih tak ada orang respon. Ya, cikgu. Okey. Okey, tak apa. Hari ni kita pergi sampai nombor 10 je. 10 je pun tak apa. Okey.
Nombor 9. Okey. Nombor 9. Okey. Ni gambar rajah aras tenaga. Gambar rajah aras tenaga ni yang dikatakan tenaga pengaktifan ni. EA ni adalah tenaga pengaktifan. Ni dia dah ada tulis kat sini. Jadi asalnya level tenaga, contohnya kalau kita ada bahan A tambah B. Level tenaga dia takat tu je. Tapi bila dia berlanggar, bila zarah A dengan zarah B berlanggar, dia akan menghasilkan satu tenaga yang tinggi. Satu tenaga yang tinggi inilah yang dipanggil mesti capai tenaga pengaktifan. Maksudnya kalau pelanggaran dia tu tak capai ketinggian ini sehingga level ni, maksudnya hasil tidak akan diperoleh. Nampak tak ni? Okey, bila dia dah berlanggar, boleh mencapai tenaga pengaktifan ni, baru dapat hasil. Okey. E, A ni apa? E, A ni adalah tu yang kita kata fungsi mangkin tadi tu. Bila kita ada kehadiran mangkin. Jadi pelanggaran yang berlaku antara A dengan B tak semestinya capai hak tinggi tu. Dia capai hak rendah ni pun dah boleh dah. Tapi dengan syarat apa? Ada mangkin. Tu yang saya kata tadi. Nak masuk MRSM sekolah berasrama penuh, kita kena ada 5A. Contoh. Asalnya. Tapi bila ada mangkin, kita dapat 3A pun boleh. Macam itulah konsep dia. Kehadiran mangkin tu. Ya? Jadi apakah yang akan mengubah tenaga pengaktifan dari EA ke E,A? Yang ni mangkin lah. Jawapan dia yang boleh membantu dia, mengurangkan syarat dia tu. Sepatutnya capai 5, ni saya kata analogi situ. Sepatutnya capai 5, tapi dia capai 3 pun boleh. Dengan kehadiran mangkin. Boleh lah, mangkin. Okay, dan last untuk ini nombor 10. Okey. Cuba tengok, cari soalan dia nak. Sekiranya eksperimen diulang menggunakan larutan lain, larutan manakah yang akan menghasilkan lengkung Q? Okay. Dia dah tambah dah. Dia dah lakukan tindak balas dah. Yang dipanggil penguraian hidrogen peroksida. Ini kita ambil. Menghasilkan gas oksigen. Okay. Menghasilkan gas oksigen. Jadi P dengan Q ni merujuk kepada isi padu oksigen yang terhasil. Okey. Jadi untuk graf yang pertama, graf P ni, hak ni biasa. Hak ni penguraian biasa. Okey. Dah ambil masa dan terkumpul sampai macam tu. Okey, boleh dah? Tapi sekarang ni dia kata macam mana nak dapatkan lengkung Q. Maksudnya kita tengok isi padu hak untuk Q lebih rendah daripada isi padu P. Jadi kalau nak dapat isi padu Q lebih rendah daripada P, maksudnya bahan yang kita gunakan pun kena kuranglah daripada hak P tadi. So kita tengok hak mana kurang daripada hak P tadi. Hak kurangnya mungkin hak ni sebab 20 je. Mungkin hak ni sebab 15 je. Mungkin hak ni sebab 10 je. Okey, boleh. Tapi kita tengok dekat lengkung kat sini pula, dia punya hak ni dia lebih cenderung kecerunan dia lebih tinggi daripada hak P. Maksudnya dia berlaku lebih cepat. Jadi kalau berlaku lebih cepat, kita kena tengok faktor apa yang nak mempercepatkan kadar tindak balas kat sini. Ada dia cerita tentang suhu? Tak ada. Ada dia cerita tentang saiz? Tak ada. Yang ada adalah kepekatan yang dia bagi. Okey, so, bila dia bagi kepekatan, maksudnya kita kena cari larutan ni walaupun isi padu dia rendah tapi kepekatannya tinggi daripada 0.1. Jadi hak ni 0.15, boleh? Mana lagi? Ni C pun 0.15, boleh? D pun lebih tinggi, 0.25, lagi boleh. Jadi kat sini, jawapan yang terbaik kat sini adalah macam mana nak buatnya? Saya kira. Sorry. 25 0.1. Kita buat macam ni. Untuk hak P ni, okey, kita ambil, kita kira. Okey nah, supaya nak kira mol dia tu, kita ambil 25 darab 0.1.
iaitu dapat 2.5 mol bahan yang bertindak balas. Okey nah. Kalau kita guna hak B 20 darab 0.15. Dapat berapa ni? Kita akan dapat 20 darab 0.15, kalau tak silap saya 3.0. 3.0 mol. Yang ni sebenarnya salah. Okey nah? Salah, tak boleh B sebenarnya, tak boleh. Walaupun isi padu hidrogen peroksida diguna sikit dah, tetapi kepekatannya yang tinggi menyebabkan mol yang terhasil lebih tinggi daripada hak P. Jadi kalau lebih tinggi dari hak P, dia takkan dapat lengkung Q lah. Okay. Kemudian hak C, 15 darab 0.15. Dapat berapa? 15 darab 0.15. Dapat dapat 2.25 mol. Yang ni mungkin betul. Okey, dan yang akhir sekali 10 darab 0.25. Dan dapat 2.5 mol. Yang ni pun salah. Kenapa salah D? D kenapa salah? Sebab mol dia sama dengan mol hak P. Jadi kalau mol dia sama mol dengan hak P, maksudnya isi padu yang terbebas P dengan Q ni sama. Boleh tak? Jadi yang satu-satunya mol kurang daripada hak P adalah hak C ni saja. Jadi jawapannya C. Okey, saya pun tadi pun dia peringkat awal terkeliru juga ni sebab dia dah bagi isi padu rendah. Lupa pasal kepekatan ni. Kita kena darabkan dengan kepekatannya ni untuk nak cari mol. Okey? Setakat tu ada yang nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Anis tak ada? Tak ada baru masuk tu tadi? Tak ada nak tanya ke Anis? Tak ada. Tak ada. Faham. Okey nah. Jadi kalau korang faham, sat lagi bila dah siap video ni, sebab dia kena proses dulu, saya akan masukkan balik lah. Okey. Jadi kalau ada tak faham juga lagi, nanti tanyalah. Jadi dekat private chat tak payah tulis nama lah, 2 orang je kot. 2 orang je secara online ni. Okey, boleh ingat lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama.